Assalamualaikum. Okey, nama saya Hafiz Arif. Okey, hari ni saya nak berkongsikan sedikit bagaimana, apakah ciri-ciri orang yang berjaya, tuan. Apakah ciri-ciri orang yang berjaya di dalam bisnes Tuan Excel ni? Orang yang berjaya dalam bisnes Tuan Excel ni, tuan, bukannya ikut nasib, bukan ikut rezeki masing-masing. Itu bukan, tuan. Sebenarnya orang yang berjaya dalam bisnes Tuan Excel ni, tuan, saya boleh nyatakan apakah ciri-ciri dia. Dia hanya perlu ada 3 saja ciri-ciri, tuan. Jika tuan ada 3 ciri ni, tuan, bermaksud, tuan, tunggu saja kejayaan akan datang kepada tuan. Okey, orang boleh berjaya dalam masa setahun, mungkin berjaya dalam masa 3 tahun, bahkan ada yang berjaya kurang daripada setahun, tuan. Tapi pendek kata, tuan, dia mesti ada 3 ciri-ciri ni, tuan. Okey. Jadi saya mengharapkan semua orang yang telah mendengar video yang saya rakam ni punyai 3 ciri-ciri, tuan. Okey. Ciri-ciri yang pertama, tuan, adalah dia perlu mempunyai satu keyakinan, tuan, terhadap bisnes ni. Okey. Jika dia ada satu keyakinan yang sangat besar dalam bisnes ni, tuan, maka dia sudah mempunyai satu ciri-ciri untuk berjaya dalam bisnes, tuan. Dia telah lengkapkan 1/3 ciri-ciri dalam bisnes ni. Okey. Datanglah apa jua bisnes sekalipun, sama ada dia pernah buat bisnes ke, dia tak pernah buat bisnes ke, ataupun dia sebelum ni dia dah pernah buat bisnes gagal, tapi selepas dia buat bisnes ni, dia dah buat research ke apa ke, dia yakin bisnes ni mampu ubah hidup dia. Kalau dia ada ciri-ciri ni, tuan, maka jaminan saya memang dia akan berjaya. Sebab apa, tuan? Kalau dia percaya bisnes ni mampu ubah hidup dia, dia percaya bisnes ni 100% memang briliant, tuan, maka secara automatik dia, tuan, dia akan percaya bahawa produk SIM card ni adalah produk yang terbaik, tuan. Okey. Ini berdasarkan fakta, tuan. Kalau dia percaya 100% bahawa SIM card ni adalah SIM card yang terbaik, maka dia tak sibuk nak cerita dengan orang-orang, tuan. Dia tak sibuk bila dia dah join, dia sibuk nak promote dekat luar dengan orang lain. Kemudian orang tolak, dia give up. Tapi bila dia percaya 100% tentang produk ni, SIM card ni adalah SIM card terbaik, maka orang yang pertama yang dia cerita adalah orang rapat dia dulu, tuan. Family dia, saudara mara, cucu cicit, jiran tetangga, semua sanak saudara, semua dia ceritakan dulu, tuan. Join tak join tu perkara yang kedua, tuan. Sebab benda tu bukan yang kita tentukan, benda tu Tuhan yang tentukan, kan? Tapi dia bercerita dulu, pergi kat kedai mamak dengan member, pergi cerita kat member apa semua. Sebab apa? Dia yakin SIM card ni SIM card terbaik. Sama juga macam tuan, kalau pergi kedai makan, tuan terasa makanan ni tersedap, merasa makanan ni tak sedap, balik bercerita dengan kawan, pergi kedai tu tak sedap, betul lah, kau jangan pergi kedai tu, better kau pergi kedai sebelah. Kita pandai promote macam tu, tuan. Sebab apa? Kita yakin. Tapi sama juga dengan SIM card ni. Kalau kita yakin 100% SIM card ni terbaik, tuan, automatik cara kita bercerita, tuan, cara kita meyakinkan kawan-kawan kita lain macam, tuan. Okey. Sebab tu saya selalu nasihatkan, percaya dulu pada produk, percaya dulu pada bisnes. Ini mampu selesaikan. Datanglah apa jua bisnes. Okey, dia akan tinggalkan semua bisnes, dia akan buat bisnes ni betul-betul. Sebab tu saya selalu tekankan orang, percaya pada bisnes. Macam mana kita nak hasilkan kepercayaan? Macam mana kita nak yakin dengan bisnes yang kita buat? Satu saja cara, tuan. Banyakkan mengkaji, banyakkan ilmu. Bukalah YouTube ke, Google ke, apa jua bisnes sekalipun. Okey, bukalah website ke tentang bisnes Tuan Excel, kaji. Maka lama-lama kita akan rasa yakin, tuan, bahawa bisnes ni memang bisnes terbaik. Maka dari tu kita terus laju meroket, tuan. Okey, itu perkara yang pertama. Tukarkan ahli family dulu. Perkara yang kedua, okey, perkara yang pertama ni saya katakan tentang yakin tentang bisnes ni. Perkara yang kedua yang saya nak tekankan sebenarnya, tuan, adalah tuan perlu ada target, tuan. Okey. Target ini kalau tuan tak ada dalam apa jua bisnes, tuan, okey, seolah-olah sebenarnya tuan ni merancang kepada kegagalan. Tuan tak ada target untuk buat satu bisnes, maka sebenarnya tuan ni target untuk gagal, tuan. Okey, ini perkara yang pertama. Okey. Jadi
sebenarnya bila tuan ada target, that means tuan ada matlamat. Okey, matlamat ni satu benda yang luas tuan. Satu benda, semua orang ada matlamat, semua orang ada impian masing-masing. Jadi bila tuan dah yakin 100% dengan bisnes ni, tuan kena ada matlamat. Matlamat tuan apa? Kalau matlamat tuan buat bisnes ni nak dapatkan duit semata-mata untuk berjoli, semata-mata untuk gunakan duit ni untuk buat perkara yang tak berfaedah, maka matlamat tuan tu dah salah, mendorong bisnes tuan tu untuk jatuh tuan. Itu sebab faktor yang saya cakap ni sangat penting. Tapi kalau matlamat tuan tu sangat-sangat jelas, contohnya matlamat tuan untuk menyelesaikan hutang-hutang tuan yang dah keliling pinggang ni, maka gerak kerja tuan untuk buat bisnes ni tuan sangat-sangat baik tuan. Matlamat tuan adalah untuk pencen muda. Tuan tak nak kerja sampai umur 50 tahun baru nak pencen. Tuan nak pencen dalam masa 2 tahun ni. Gerak kerja tuan untuk buat bisnes ni tuan sangat baik. Ingat cakap saya, pasang matlamat kita sendiri, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak, dan maka gerak kerja tuan sangat jelas. Sebab apa? Bila tuan ada satu matlamat yang jelas,